Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke kelas Pendidikan Islam tahun 3 bersama saya Ustazah Aina. Baiklah, pastikan anda semua bersedia dengan buku teks Pendidikan Islam tahun 3, buku nota dan juga alat tulis untuk mencatat nota sekiranya perlu. Jom kita mula belajar. Bagi memberkati pembelajaran kita pada hari ini, kita mulakan dengan bacaan doa sebelum belajar. Mari baca bersama-sama Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baiklah, sekarang mari kita dengar dan lihat satu perbualan antara seorang guru dan murid di dalam kelas pada pagi tadi. Kemudian, Ustazah akan tanya beberapa soalan berkaitan perbualan mereka. Jadi, sila fokus terhadap perbualan mereka. Jom sama-sama kita saksikan. Ali, adakah kamu solat subuh pagi tadi? Tidak, Ustaz. Kenapakah kamu tidak solat subuh? Maaf, Ustaz. Saya tidak hafaz doa kunut. Ali perlu solat subuh kerana solat itu wajib dilaksanakan. Doa kunut tidak wajib kerana ianya hanyalah sunat aba'ad. Oh, begitu. Baik, Ustaz. Tetapi, sunat aba'ad itu apa, Ustaz? Murid-murid dah dengar perbualan tadi kan? Jadi, Ustazah ada beberapa soalan. Adakah kita wajib menunaikan solat subuh? Ya, betul. Solat subuh wajib dilaksanakan kerana ianya adalah salah satu daripada 5 solat yang wajib kita laksanakan sehari semalam. Yang kedua, apakah hukum jika kita meninggalkan bacaan doa kunut? Sah ataupun tidak solat kita? Sah ke tidak ya? Apakah yang harus kita lakukan sekiranya kita terlupa untuk membaca doa kunut ketika solat subuh? Agak-agaknya apa ya? Jadi, hari ini kita akan belajar. Murid-murid boleh membuka buku teks pada halaman 93 sebagai rujukan. 93 ya. Okey, dah bersedia semua? Jom kita mula belajar. Baiklah, pertama sekali, Ustazah akan terangkan kepada murid-murid apakah maksud sunat aba'ad dan juga sunat hayat. Di dalam solat, terdapat 2 jenis perbuatan dan percakapan sunat, iaitu sunat aba'ad dan juga sunat hayat. Sunat aba'ad seperti yang murid-murid dengar dalam perbualan tadi. Baiklah, Ustazah akan terangkan sunat aba'ad terlebih dahulu. Sunat aba'ad adalah amalan sunat yang amat dituntut. Jika ditinggalkan, perlulah diganti dengan sujud sahwi. Bermaksud perbuatan ataupun amalan sunat aba'ad ini amat dituntut dalam solat. Tetapi jika kita tertinggal ataupun kita terlupa untuk melakukannya, kita perlu mengganti semula dengan melakukan sujud sahwi pula. Contohnya, amalan yang kita tinggalkan itu adalah seperti membaca doa kunut. Sebagai contoh Ali tadi, dia tertinggal doa kunut kerana dia tak hafal doa kunut. Jadi,
dia perlu melakukan sujud sahwi kerana dia telah meninggalkan bacaan doa kunut. Baiklah, yang kedua adalah sunat hayat. Sunat hayat bermaksud amalan sunat yang dituntut juga. Tetapi jika ditinggalkan, tidak perlu diganti dengan sujud sahwi seperti sunat arba'at tadi. Contohnya untuk amalan sunat hayat ni adalah membaca doa iftitah. Apa itu doa iftitah? Mesti murid-murid tahu kan, doa iftitah adalah doa yang kita baca selepas mengangkat takbir dan sebelum kita membaca surah Al-Fatihah tu kan. Jadi kalau kita tak baca doa itu pun tak apa. Tapi amalan ini dituntut. Dapat pahala kalau kita buat. Tetapi kalau kita tertinggal, kita terlupa, kita tak perlu sujud sahwi seperti sunat arba'at tadi. Jadi murid-murid dah ingat maksud sunat arba'at dan juga sunat hayat. Ada perbezaannya. Sunat arba'at jika ditinggalkan perlu sujud sahwi. Tetapi untuk sunat hayat jika ditinggalkan tidak perlu sujud sahwi. Baiklah, murid-murid boleh membuka halaman sebelah iaitu muka surat 94 untuk kita lihat bersama-sama perkara-perkara bagi sunat arba'at dan juga sunat hayat. Kita lihat secara ringkas sahaja ya. Tetapi ustazah juga akan terangkan serba sedikit dan kamu perlu fokus kerana perkara ini penting melibatkan solat kamu semua dan akan disoal dalam latihan pengukuhan nanti. Baiklah, kita akan mulakan dengan perkara-perkara dalam sunat arba'at. Sebelum itu, ustazah nak ingatkan, sunat arba'at dan sunat hayat ini adalah sunat yang dituntut. Bukanlah bermakna kamu boleh sengaja tinggalkan. Tetapi perlulah melakukannya kerana ianya amat dituntut dan mendapat pahala. Kamu tidak bolehlah sengaja untuk meninggalkannya kerana malas ke, apa ke. Okey? Kerana ianya amat dituntut. Baiklah, yang pertama, lihat kotak yang berwarna hijau. Duduk dan membaca tahiyat awal. Tahiyat awal kita akan lakukan pada rakaat kedua kan? Dalam solat Zuhur, Asar, Maghrib dan Isyak. Baik, jika kamu meninggalkan atau kamu terlupa untuk melakukan tahiyat awal, kamu perlu menggantikannya dengan melakukan sujud sahwi kerana ini adalah sunat arba'at. Okey, lihat kotak berwarna biru. Yang kedua pula, perkara sunat arba'at adalah membaca selawat ke atas Nabi Muhammad dalam tahiyat awal. Bacaan tahiyat awal kita ada baca Allahumma salli ala Muhammad. Jadi jika kamu meninggalkan atau kamu tertinggal, terlupa untuk membaca Allahumma salli ala Muhammad kerana mungkin selepas kamu membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kamu terus sahaja bangun untuk rakaat ketiga, kamu terlupa untuk membaca Allahumma salli ala Muhammad, kemudian baru bangun. Kan? Kemungkinan kamu terlupa. Jadi jika terlupa, perlulah sujud sahwi. Jadi kamu perlu menggantikannya dengan sujud sahwi. Okey? Dan yang ketiga, kotak berwarna kuning, okey, adalah membaca selawat ke atas keluarga Nabi Muhammad dalam tahiyat akhir. Kamu tertinggal ataupun terlupa untuk membaca wa ala ali Muhammad, kamu hanya baca pada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad. Lepas tu kamu terus memberi salam. Kamu terlupa untuk membaca penuh wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim sampai habis fil alamin innaka Hamidum Majid, barulah memberi salam. Kamu terlupa. Jadi kamu perlu menggantikannya dengan sujud sahwi. Baiklah, perkara yang keempat dalam sunat arba'at adalah membaca doa kunut dalam solat subuh. Seperti situasi Ali tadi, dia meninggalkan kunut kerana dia tak hafal dan ataupun dia terlupa untuk membaca doa kunut.
dia perlu menggantikannya dengan sujud sahwi. Kadang-kadang kan kita solat subuh ni mamai, ngantuk, solat pun tak khusyuk, jadi kita terlupa nak baca doa kunut. Terus je iktidal, terus je sujud, tak baca pun doa kunut. Jadi kita kena ganti dengan sujud sahwi. Baiklah, yang kelima pula adalah berdiri semasa membaca doa kunut. Mungkin ada orang yang mamai kan, jadi dia baca doa kunut secara duduk lah, ataupun badan sengit lah, terukuk lah, baca macam-macam gaya, bukan berdiri. Dia terlupa rupanya doa kunut ni kena baca berdiri, jadi kena ganti dengan sujud sahwi. Jaranglah berlaku situasi macam ni kan. Okey, yang keenam, yang terakhir adalah berselawat ke atas keluarga Nabi Muhammad semasa kunut. Di dalam kunut, bacaan yang dah nak akhir tu, bacaan terakhir, kedua terakhir itu kita akan baca wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dia terlupa untuk membaca ayat kedua akhir itu, jadi dia perlu ganti dengan sujud sahwi. Okey, mungkin ada lah yang sekarang tertanya-tanya, Ustazah, sujud sahwi tu apa? Tak apa, kemudian kita akan belajar. Ustazah akan ceritakan sujud sahwi tu macam mana. Kita akan belajar nanti cara sujud sahwi, bacaan sujud sahwi, bila kita akan sujud sahwi. Okey? Baiklah, seterusnya kita akan lihat ataupun belajar perkara-perkara bagi sunat haiat. Ini bagi kategori perbuatan ya. Okay, yang pertama, kotak warna hijau. Okay, mengangkat kedua-dua tangan ketika takbiratul ihram, rukuk, iktidal dan bangun selepas tahiyat awal. Selalunya waktu kita takbir kan, kita angkat tangan kan, paras dada. Kalau lelaki, buka sikit. Okay, selepas kita rukuk, kita bangun daripada rukuk tu kan, iktidal tu kita angkat. Ada orang angkat, ada orang tak angkat. Jadi ini adalah perbuatan sunat haiat. Ianya dituntut, tetapi jika tidak melakukannya, tidak perlu sujud sahwi. Tak buat pun tak apa. Okey? Buat dapat pahala, kerana ianya sunat yang dituntut. Yang kedua, kotak warna biru. Okey, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika berdiri. Seperti dalam gambar tu, lihat tangan kanan berada di atas tangan kiri. Ini adalah perbuatan sunat haiat. Jika kita melakukannya, dapat pahala kerana ianya adalah sunat yang dituntut. Bermaksud, kalau nak letak tangan kiri pun atas tangan kanan pun boleh, tetapi letaklah tangan kanan kan atas tangan kiri seperti yang kita belajar. Ini adalah sunat yang dituntut. Tapi kalau kita terlupa, terletak tangan kiri atas tangan kanan, kita terlupa kan, tak payah ataupun tak perlu pun untuk sujud sahwi. Tak apa. Okey. Yang ketiga, lihat kotak warna kuning. Okay, melihat ke tempat sujud. Perbuatan sunat haiat. Maksudnya kalau kita pandang tempat lain waktu kita solat, bukanlah bermakna kita boleh bermain-main pandang tempat-tempat lain kan. Maksudnya lebih baik ataupun sewajarnya, sepatutnya kita tengok ataupun lihat pada tempat sujud kita, supaya kita khusyuk. Okey? Tapi kalau kita terlupa nak pandang kat tempat sujud, kita tak pandang situ, bukanlah kerana terlupa ataupun memang tak nak pandang ke, okey, tidak perlu sujud sahwi, kerana ianya adalah sunat haiat je. Bermaksud kalau kita tinggalkan pun tak perlu untuk ganti dengan sujud sahwi. Okey, baiklah, yang seterusnya, yang keempat, kotak warna oranye. Okey, duduk iftirash dan duduk tawarruk. Duduk iftirash tu apa? Duduk iftirash adalah duduk tahiyat awal contohnya, ataupun duduk di antara dua sujud. Itu adalah duduk iftirash. Dan duduk tawarruk adalah duduk tahiyat akhir. Beza kan kedudukan kaki untuk duduk tahiyat awal dengan tahiyat akhir kan. Jadi kalau kita tinggalkan pun ataupun kita terlupa
mana satu kaki. Contohnya kan, kaki yang mana satu, macam mana gaya kakinya. Kita terlupa untuk bengkokkan kaki seperti yang sepatutnya, seperti yang dituntut, seperti kita belajar. Kita terlupa, kita tak perlu ganti dengan sujud sahwi. Tak perlu pun. Okey, yang seterusnya, yang kelima, kotak warna kelabu. Meletakkan kedua-dua tangan di atas peha ketika duduk tahiyat awal dan tahiyat akhir. Sewaktu kita duduk tahiyat awal dengan tahiyat akhir, sepatutnya yang dituntut tangan kita perlu berada di atas peha, dua-dua tangan kan. Tapi contohnya kita tak letak tangan kita kat situ. Kita letak kat tengah-tengah ke, kita letak kat tepi ke, tepi peha kan. Bermaksudnya kita tak letaklah tangan kita di atas peha kan. Tak apa. Okey, kerana ini hanyalah sunat hayat. Tapi kalau buat lagi bagus. Okey, dapat pahala. Kalau tak buat, tak perlu sujud sahwi. Tak perlu ganti dengan sujud sahwi pun. Okey, yang terakhir, kotak warna pink. Okey, memalingkan muka ke kanan dan ke kiri ketika memberi salam. Selepas kita baca tahiyat akhir, kita nak bagi salam, kita kena toleh kanan, Assalamualaikum, dan toleh kiri kan, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi ke, macam tu kan. Kita terlupa untuk, ataupun kita tak toleh pun ke kanan dan ke kiri. Tak apa, tak perlu ganti dengan sujud sahwi. Sebab apa tak payah ganti? Sebab ini sunat hayat. Kalau sunat abad kena ganti. Jadi sebab ianya sunat hayat, tak buat pun tak apa. Okey, tapi kalau buat lagi bagus. Kalau toleh kanan, toleh kiri lagi bagus, amat dituntut, dapat pahala. Jadi murid-murid masih ingat kan isi pelajaran kita tentang sunat abad dan sunat hayat. Ini adalah latihan pengukuhan yang perlu diselesaikan oleh murid. Buka buku aktiviti Pendidikan Islam tahun 3. Buka pada muka surat 90. Tengok yang tertera pada skrin, 90, 91 dan 92. Jadi Ustazah akan terangkan satu-satu cara nak jawab soalan. Okey, yang pertama, muka surat 90. Okey, murid-murid perlu tulis jawapan yang betul. Okey, bagi muka surat 90 ini adalah berkaitan maksud sunat abad dan sunat hayat. Boleh rujuk buku teks pada muka surat 93 yang kita dah belajar tadi. Okey, tentang maksud ataupun pengertian sunat abad yang bahagian atas, okey, dan sunat hayat bahagian bawah. Okey, masukkan gambar awan itu, okey, susun dan isi pada tempat kosong. Mengikut jawapan yang betul lah. Okey, yang seterusnya muka surat 91. Okey, ada gambar tu kan. Okey, arahan dia tulis perkara sunat abad berdasarkan gambar. Okey, tengok perbuatan dalam gambar. Okey, kenal pasti gambar itu sunat abad ke sunat hayat. Okey, kemudian tulis perbuatan dalam gambar tu perbuatan apa. Contoh, tengok yang pertama. Contoh tu kan, dia membaca tahiyat awal. Jadi jawapan dia yang bawah tu adalah membaca tahiyat awal. Tulis saja perbuatan itu adalah perbuatan apa. Tengok bacaan yang dia baca. Okey, bacaan yang dalam gambar tu baca. Okey, yang ketiga, muka surat 92. Okey, latihan yang ketiga, kamu perlu buat adalah isi tempat kosong. Okey, tulis sunat abad atau sunat hayat pada pernyataan di bawah. Okey, tengok contoh pernyataan dia, membaca doa iftitah. Okey, perbuatan tu sunat abad ke sunat hayat. Okey, boleh rujuk buku teks muka surat 94 yang kita dah belajar tadi. Okey, tengok perbuatan dia tu sunat hayat ke sunat abad, kemudian tulis. Okey, baiklah, sebelum kita tamatkan kelas pada hari ini, Ustazah nak kita imbas kembali pembelajaran kita pada hari ini berkaitan dengan maksud sunat abad dan sunat hayat, iaitu amalan yang dituntut tetapi jika ditinggalkan perlu diganti dengan sujud sahwi ataupun tidak perlu diganti. Okey, jadi contoh-contoh perkara sunat abad adalah apa contoh-contoh dia? Tadi kita tengok. Ingat semula.
Okey, duduk dan membaca tahiyat awal, membaca selawat ke atas Nabi Muhammad pada tahiyat awal. Apa lagi contoh sunat abad? Membaca doa kunut, berdiri semasa membaca doa kunut. Jika tertinggal ataupun meninggalkan sunat abad, kena ganti dengan sujud sahwi. Okey, kalau sunat haiat pula tak perlu ganti. Okey, apa contoh perbuatan sunat abad? Mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Apa lagi? Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri semasa berdiri. Kan kita pegang tangan tu kan. Okey, melihat ke tempat sujud. Meletakkan kedua-dua tangan di atas peha ketika duduk tahiyat awal dan tahiyat akhir, dan banyak lagi. Okey, Ustazah harap kamu semua ingat dan faham isi pelajaran kita pada hari ini. Kemudian selesaikan latihan pengukuhan yang Ustazah berikan dan hantar pada Ustazah di aplikasi WhatsApp. Nanti Ustazah akan bagi markah ataupun markah ganjaran lah dekat kelas 7. Siapa tak hantar, tak dapat markah. Okey, baiklah murid-murid. Sekian saja pembelajaran kita pada hari ini. Ustazah ucapkan terima kasih kerana hadir dan menonton video ini. Jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Terima kasih dan Assalamualaikum.